Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, pada hari ini saya nak bincangkan satu tajuk iaitu tentang topik tekno stres. Apa itu tekno stres dan bahaya ke tidak tekno stres ni? Ya. Mungkin anda pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Okey. Jadi kita akan bincangkan. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu Sumpah Naim Daniel. Okey. Okey. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Cukup betul Okey. Harus bersabar. Okey. Sebelum tu, macam saya kata tadi, kita kena bersabar. Tapi itu bukanlah topik yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan puan para pendengar sekalian pada hari ini, para penonton pada hari ini. Apa yang saya nak bincangkan adalah kali ini kita lebih serius sikit, iaitu topik bahaya atau tidak tekno stres. Apa itu tekno stres? Sebelum tu kita bincang apa itu tekno stres. Baik. Saya ada bahan saya nak cakap ataupun saya nak sampaikan kepada anda semua. Tekno stres is a modern disease of adaptation caused by an inability to cope with the new computer technologies in a healthy manner. Itu maksudnya. Jadi dalam kata lain, tekno stres ini dia daripada perkataan teknologi dan juga stres. Stres ini tekanan, tertekan. Tekno stres bermaksudnya stres dengan teknologi. Dengan kata mudahnya, stres apabila kita menggunakan teknologi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita semua maklum bila jadinya PKP oleh kerana COVID-19 ini melanda kita, melanda kehidupan kita, telah mengubah rutin seharian kita. Jadi menjadikan tekno stres ini semakin berleluasa ataupun semakin menjadi-jadi dalam kalangan terutamanya para pelajar yang hari-hari, setiap hari menggunakan teknologi. Dan apa teknologi yang para pelajar gunakan? Salah satunya adalah menggunakan alat digital, menggunakan teknologi komputer. Baik, kita tengok zaman sekarang ni, kalau remaja ataupun para pelajar ni tidak mempunyai kelas, tidak menggunakan alat-alat teknologi untuk mengikuti kelas PDPR. Mereka tetap juga menggunakan gadget, menggunakan tablet, menggunakan komputer, laptop, notebook dengan melayan media sosial, juga menggunakan teknologi. Okey. Baik, jadi gaya hidup kita ni sekarang ni, kita tak boleh lari daripada teknologi. Baru-baru ni kita digemparkan sedikit sebanyak hidup menjadi kacau sehari dua hari sudah. Kerana apa? Kerana Instagram dan Facebook tidak dapat diupdate. Betul tak? Jadi semalam pun dalam berita, Mark Zuckerberg telah pun memohon maaf atas situasi yang tidak dijangka ini, dan dikatakan mempunyai kerugian. Dia mengalami kerugian sebanyak 6 bilion oleh kerana berlakunya masalah terhadap Facebook dan juga Instagram yang tak dapat diupdate dan sebagainya. Baik, maksudnya apabila berlakunya sedikit kekangan dalam teknologi ini, kebejatan dalam teknologi ini menjadikan kita hidup kelang kabut. Itu menunjukkan bahawa kehidupan kita seharian dikelilingi oleh teknologi. Dan pada hari inilah saya rasa sesuai yang saya nak bincangkan tentang tekno stres. Maksudnya stres ataupun tertekan apabila kita dikelilingi oleh teknologi. Sebelum tu, para pelajar, apabila kita dah tahu sedikit sebanyak tentang teknologi, kita nak tengok apa itu simptom-simptom ataupun tanda-tanda tekno stres. Macam mana bila kita tengok ni, kita ni tekno stres, ini bukan. Satunya adalah tanda-tanda simptom ini gelisah. Percaya tak? Ataupun perasan tak? Bila bangun daripada tidur, perkara pertama yang pelajar-pelajar buat adalah apa? Mencari handphone. Ada orang
Dia cari spek, dia pakai spek, cari spek, handphone dia ambil. Ada orang dia raba-raba tepi, handphone dulu dia tengok. Ya. Kemudian gelisah tadi, sakit kepala berpanjangan. Bila kita duduk berhadapan dengan komputer seharian, dengan dalam kelas PDPR ini, kita duduk setiap hari, satu hari 5-6 jam, dan tentu kita mengalami sakit kepala. Kemudian lelah mental, mudah panik. Kan? Kita pergi mana-mana tempat, lupa bawa charger handphone. Ya Allah, dia punya panik. Kalau dia nak pinjam, ada tak charger, aku nak pinjam ni, handphone aku ni, bateri dah tinggal 20%. Jadi kita gelisah. Ataupun handphone rosak, tak boleh nak on, tak boleh nak buka, habis kita kelang kabut macam tenggelam punca. Itu salah satu simptom-simptom teknostress. Lagi apa lagi? Sukar tidur, tidur malam susah. Okay, nama saja masuk tidur pukul 11, tapi bila kita baring, kita masih tengok handphone, kita masih layan lagi media sosial. Maksudnya minda kita belum rehat kerana kita sibuk dengan media sosial. Dan kesannya adalah kita tidur lewat dan kita letih. Minda kita letih kerana kita masih terlibat dengan aktiviti sebelum tidur. Kesannya pula pada pagi kita tak boleh nak menghadiri PDPR, terutamanya kepada pelajar, dengan punctual ataupun dengan menepati masa. Kemudian depresi, putus asa, ada juga mengalami mimpi buruk. Ini yang peringkat teruk lah. Ya, menakutkan tak? Bahaya tak? Bahaya kalau dia dalam jangka masa yang panjang. Ini adalah simptom-simptom teknostress. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pelajar yang saya kasihi sekalian, okey, saya akan kongsikan dengan anda. Kalau tadi saya dah kongsikan apa maksud teknostress dan juga simptom-simptom ataupun tanda-tanda teknostress. Seterusnya, pada video yang berikutnya saya akan kongsikan dengan para pelajar bagaimana nak mengatasi teknostress. Kalau tadi kita ada tanda, kita ada simptom dia, okey. Para penonton pun dah tahu apa sedikit sebanyak tentang teknostress. Jadi macam mana kita nak atasi pula teknostress ini? Jadi kalau nak tahu, sama-sama nantikan pada video saya yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu taala, dan COVID-19 ini insya-Allah akan diangkat kembali oleh Allah SWT. Sama-samalah kita berdoa, sama-sama jaga emosi, sama-sama jaga kesihatan, jaga diri, insya-Allah, jaga ahli keluarga, jaga rakan-rakan, jaga masyarakat, insya-Allah. Dan paling penting, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.